sebagai wakil kumpulan ingin mohon keizinan semula untuk merekodkan sesi wawancara kita pada malam ini. Boleh ya cikgu? Setakat mana saya boleh bantu, saya bantu. Boleh. Memulakan wawancara, saya serahkan kepada Cik Kamun untuk bertanyakan soalan. Okey cikgu, boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu ataupun macam latar belakang perkhidmatan cikgu dalam bidang pendidikan? Lepas habis STP, saya mohon jadi guru ganti, guru JSTT selama sehingga tahun 95 sehingga 98. Okay, penghujung 98 tu saya dapat tawaran sambung belajar dekat UM, diploma bahasa Melayu selama setahun. Selepas tu habis diploma tu saya sambung degree 3 tahun dekat Universiti Melaya juga di Akademik Pengajar Melayu, pengkhususan kesenian Melayu. Okay, habis saja diploma tu, habis saja degree, saya balik kampung, mohon JSTT lagi. Ya, saya mohon JSTT, dapatlah saya mengajar selama setahun pada tahun 2003. Ya, 2004 saya apply KPLI, saya dapat di Maktab Orang Bainu, Pulau Pinang. Setahun saya kat sana. 2005 saya posting di SK Subang Shah Alam. 2005 sehingga 2008. 2009 saya kembali ke Pahang, ke kampung sampailah sekarang. Cikgu masuk tingkatan 6 di Sekolah Menengah Ismail Petra. Lepas tu masa cikgu form 6 tu, cikgu dapat tawaran belajar ke UM dalam bidang diploma linguistik. Okey, lepas tu cikgu habiskan diploma. Dalam masa tu cikgu dah jadi guru ganti dan guru sandaran. Sebelum ambil SPPM sendiri masa tu, cikgu hanya ambil persendirian lah. Kemudian cikgu dapat sambung belajar dekat UPM dalam bidang Bachelor Pendidikan Jasmani. Masa tu tahun 2001. Okey, sebelum habis tu cikgu tukar program, kepada bimbingan dan kaunseling. Okay, kemudian cikgu praktikum di SMK Bandar Baru Seri Petaling. Okay, kemudian cikgu habis belajar tu, terus cikgu dalam 2 minggu cikgu habis praktikum tu, terus cikgu dapat posting. Soalan yang kedua, boleh cikgu kongsikan apa yang membuat cikgu nak jadi seorang pendidik? Okey, sebenarnya cita-cita dari sekolah rendah lagi tu. Tengok cikgu tu jadi tertarik kan. Belah rumah pun ustaz, ramai golongan cikgu sekitar tu kan. Kemudian arwah orang tua pun bekerja sebagai kantin sekolah beberapa tahun. Cikgu memang dari kecil memang cikgu bercita-cita nak jadi cikgu. Okey, sebab masa tu cikgu dah fikir, cikgu tengok sekolah kalau time cuti, cikgu mesti cuti. Masa tu cikgu fikir macam tu. Masa cikgu dah masuk sekolah menengah, cikgu terfikir apa nak kerja nanti yang cikgu nak gaji mahal dan dapat duduk kat kampung. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Dua lah saya bagi, boleh? Okey, minat dengan pengaruh sekeliling lah. Waktu yang paling penting adalah minat dan niat kamu. pada cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Jadi ciri yang perlu ada pada diri dia tu, dia kena terbuka, maksudnya kena terima. Sebab pendidikan sekarang ni dia sentiasa berubah. Bersedia untuk berkorban masa, tenaga. Apakah ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu ada ataupun perlu disemai supaya dapat tambah baik kepribadian seorang guru? Kamu kena membuka diri kamu untuk menerima apa saja, untuk menambah diri kamu menjadi lebih baiklah. Jujur dalam segala perkara. Maksudnya dengan pelajar kita kena jujur, dengan pihak atasan pun kita kena jujur. Ada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang tidak patut ada dalam Pertama bagi saya, sikap menutup dirilah. Menanam diri menjadi seorang yang penyayang. Mungkin sebelum ni dia kurang sabar. Dia hipokrit, bermuka-muka. Maksudnya depan orang bagi kerja, okey. Tapi kat belakang sebelum buat tu dia macam-macam.
macam-macam kata dekat pentadbir ke, dia tak ikhlas dalam bekerja. Harapan cikgu sendiri tentang personaliti guru yang akan datang. Harap cikgu-cikgu yang akan datang ni dia adalah seorang guru yang sebenarnya saya tengok sekarang guru-guru muda sekarang ni ramai yang jenis rajin sebab apa orang kata idea yang banyak, dia kena bawa diri dia sambil-sambil itu orang kata sesuaikan dengan situasi sekolah. Jadi harapan saya cikgu-cikgu muda sekarang ni belajar atau orang kata sedia menerima teguran, sedia menambah ilmu pengetahuan sebab 10 tahun akan datang mungkin cabaran lebih mencabar daripada sekarang. Harapan cikgu agar kamu bila jadi guru nanti sanggup menerima segala tanggungjawab dan bersedia mengikut arahan. Untuk nasihat cikgu sendiri, boleh tak berikan kepada kami sebagai guru yang akan datang? Nasihat cikgu sendiri. Inilah kena rajin belajar, rajin menambah ilmu. Lepas tu bila dah masuk dunia pendidikan nanti kena sediakan diri tu. Cikgu yang pertama, semua yang cikgu dah bagi penerangan dari atas tadi. Guru merupakan aset utama dan pemangkin wadah perjuangan yang sangat penting untuk membina daya pemikiran yang kritis dan kreatif bagi membentuk dan menyediakan pelajar yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Dalam konteks profesionalisme keguruan, seorang guru harus menguasai kemahiran-kemahiran belajar, berfikir, merancang, mengajar, pemudaharcaraan, menilai, berkongsi, mengurus termasuk kemahiran mengurus teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Petuk berbeganda ini merangkumi maklumat guru yang diwawancara, iaitu Cikgu Siti Khadijah binti Ibrahim yang merupakan guru dalam bidang pendidikan kaunseling dan seorang lagi guru iaitu Cikgu Tun Mansur bin Tun Tahir yang merupakan guru dalam bidang pendidikan seni visual. Latar belakang Cikgu Siti Khadijah ialah beliau lahir di Kota Baru, Kelantan dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Latif 1986 hingga 1991. Kemudiannya, beliau melanjutkan pelajaran ke SMK Kedai Buluh pada tahun 1991 hingga 1996. Seterusnya, beliau juga melanjutkan pelajaran pada tingkatan 6 di SMK Tun Tetra pada tahun 1997 secara persendirian. Beliau juga melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya dalam bidang diploma linguistik dan melanjutkan pelajaran ke UPM, iaitu mengambil ijazah sarjana muda pendidikan jasmani pada tahun 2001. Bagi Cikgu Tun Mansur pula, latar belakang beliau lahir di Pahang, bermula sebagai guru sandaran, guru ganti selama 3 tahun, iaitu pada tahun 1995 hingga 1998. Beliau mendapat tawaran di UM dan menghabiskan degree selama 3 tahun. Pada tahun 2003, beliau mendaftar sebagai guru sandaran dan guru tidak terlatih GSTT selama setahun. Dan pada 2004, beliau mengajar di Maktab Tuan Kubainun, Pulau Pinang. Pada tahun 2005 pula, beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Subang, Shah Alam sehingga 2008, iaitu selama 3 tahun. Pada tahun 2009 sehingga 2019, beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Keramat Marang pada Seri Keramat Marang, Pahang. Dan pada 2019 beliau bermula berkhidmat di PPD Marang, Pahang sehinggalah sekarang. Seterusnya saya akan pergi kepada ciri-ciri kepribadian guru tersebut. Ciri-ciri kepribadian bagi Cikgu Siti Khadijah ialah sanggup berkorban, mempunyai azam yang kuat dan mempunyai minat. Manakala ciri-ciri kepribadian guru Cikgu Tun Mansur pula berilmu, mempunyai kemahiran interpersonal, kemahiran intrapersonal dan juga berkasih sayang. Harapan dan nasihat Cikgu Siti Khadijah binti Ibrahim ialah sanggup menerima cabaran, amanah dalam memikul tanggungjawab, bersedia menerima segala perubahan iaitu dalam penggunaan teknologi dan sentiasa menyuarakan pendapat sendiri untuk penambahbaikan. Harapan dan nasihat Cikgu Tun Mansur pula ialah rajin belajar dan menambah ilmu pengetahuan, ambil yang positif, tinggalkan yang negatif, menjadi guru yang bakal mencorak masa hadapan. Bagi Cikgu Tun Mansur, sebab beliau ingin menjadi pendidik ialah kerana cita-cita beliau sejak bangku sekolah.
tertarik dengan profesi perguruan, dipengaruhi oleh orang sekeliling, pengaruh persekitaran ibu bapa semasa zaman kanak-kanak kerana arwah orang tuanya merupakan orang kantin selama 8 tahun. Ciri-ciri kepribadian yang perlu ada sebelum masuk ke dalam bidang perguruan. Okey, pada pandangan Cikgu Siti, yang pertama iaitu perlu mempunyai minat untuk menjadi seorang guru. Yang kedua, bersedia untuk berkorban, iaitu berkorban dari segi masa, tenaga dan kewangan. Yang ketiga, mempunyai azam yang kuat untuk memasuki dalam profesyen perguruan. Dan yang keempat, mempunyai sifat yang ikhlas untuk berbakti dan mencurahkan ilmu kepada pelajar. Manakala pada pandangan Cikgu Tun pula, yang pertama mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi seorang guru, dan yang kedua mempunyai sifat yang terbuka, iaitu perlu menerima bahawa pendidikan sekarang banyak berubah dalam PDP. Kalau dulunya ICT bukanlah satu kepentingan, tapi sekarang banyak sistem pendidikan menggunakan ICT. Jadi guru-guru baru perlu mahir dalam penggunaan ICT. Untuk ciri-ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada dalam pada guru, Cikgu Siti menjelaskan bahawa sifat seseorang guru itu tidak seharusnya mempunyai sifat hipokrit, di mana bercakap benar ataupun menunjukkan kejujuran di hadapan, sebaliknya di belakang mengata ataupun bergosip bercakap bohong. Yang kedua adalah menyamai sifat pemalas, di mana membuat sesuatu pekerjaan itu hanya berfoya-foya. Yang terakhir sekali adalah tidak peduli akan tanggungjawab sebagai guru dalam memberikan ilmu kepada murid, di mana hanya mementingkan atau mengejar soal gaji, di mana Cikgu Siti memberitahu semasa temu bual di mana guru itu mementingkan 25 hari bulan. Itu adalah ciri-ciri yang dinyatakan oleh Cikgu Siti yang tidak sepatutnya ada dalam pada diri seseorang guru itu. Manakala bagi Cikgu Tun Mansor pula menyatakan bahawa seseorang guru itu tidak seharusnya mempunyai sifat menutup diri, di mana tidak menerima segala pendapat orang lain, di mana tidak mendengar pendapat orang lain, sebaliknya hanya berpendapat bahawa pendapat ada sendiri lebih bagus daripada orang lain. Itu sahaja untuk ciri-ciri kepribadian yang tidak sepatutnya oleh guru yang dinyatakan oleh Cikgu Siti dan Cikgu Tun Mansor. Saya akan membentangkan bahagian sifat yang perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru. Okay, yang pertama, yang ini hasil daripada temu bual Cikgu Siti. Beliau mengatakan bahawa sifat jujur adalah satu sifat yang paling penting dalam melakukan semua perkara. Sebagai contoh, sentiasa jujur dan tidak berkata bohong, sama ada dengan rakan sekerja ataupun pihak atasan dan anak murid itu sendiri. Cikgu Siti juga mengatakan bahawa kita haruslah sentiasa berkata benar dan ikhlas dalam melakukan semua perkara. Sifat open-minded merupakan salah satu ciri yang perlu disemai dalam diri seorang guru. Hal ini dikatakan demikian kerana kita haruslah menjadi seorang guru yang boleh menerima teguran orang sekeliling. Sebagai contoh, kita haruslah membuka hati untuk menerima teguran daripada seorang guru yang telah lama berkhidmat dalam bidang perguruan. Seterusnya adalah memupuk sifat kepribadian yang positif. Dan yang terakhir, sedia mengorbankan segala-galanya untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Seterusnya adalah bahagian Cikgu Tun yang telah kami temu bual. Beliau telah mengatakan bahawa sifat ingin membaiki diri, iaitu sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Maksudnya, seseorang itu ingin maju ke hadapan untuk menjadi seorang guru yang berjaya. Yang kedua, sifat kurang penyabar juga haruslah diubah. Dan yang ketiga, sifat membuka diri ataupun berlapang dada untuk menerima sesuatu perkara sebagai pengajaran dalam diri kita. Hal ini dikatakan demikian kerana dunia pendidikan ini sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Kesimpulannya, para guru, terutamanya bakal guru, perlulah memiliki kemahiran dan keupayaan untuk menjadi seorang individu yang profesional dan pakar dalam bidangnya. Dalam hal ini, insan yang bergelar guru lebih memahami bagaimana konsep pendidikan dan keguruan itu berupaya untuk melahirkan insan pelajar yang seimbang dan holistik, sesuai dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai ejen perubahan dan pembentukan akhlak serta nilai murni pelajar, para guru menjadi harapan ibu bapa, masyarakat dan juga negara bagi melahirkan murid-murid menjadi insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya ketimuran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip rukun negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.